Ya, kalau kita mendengar dan mentaati arahan-arahan tersebut, arahan-arahan manusia, ancaman-ancaman daripada manusia itu lebih kita takuti, bermakna akidah kita, iman kita tu, iman yang cacat, iman yang tidak sempurna, iman yang tidak sempurna lah, iman yang ada kecacatan di sana, ada kesalahan di dalam iman kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini sahabat-sahabat sekalian, kita dapat ukur, kita dapat ukur setakat mana iman kita. Kalau kita masih lagi mendengar kalam-kalam yang lain selain daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mempertahankan kalam Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tunduk kepada kalam-kalam arahan-arahan orang yang lain, bermakna iman kita yang tidak betul. Iman kita ada kecacatan, iman kita ada kesalahan, iman kita masih belum lagi sempurna, iman kita belum lagi komplit, iman kita belum kukuh dengan sebenar-benar kukuh untuk berdepan dengan Allah dan juga Rasul. Bermakna kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pembohongan lidah-lidah kita. Kita memuja dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang sama tindakan kita bertentangan dengan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu bentuk pengkhianatan dan ini adalah satu bentuk merendah-rendahkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendah-rendahkan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan hadis yang kita bicarakan malam ini. Saya kembalikan semula kepada Ustaz. Okey, kita dengar tadi yang permulaan. Inilah dia. Setiap perbuatan lidah yang tidak bertulang perlukan bukti. Perlukan bukti. Sebab tu kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, mencontohi, mengikuti Rasulullah SAW dan berjalan di atas mahas, iaitu baginda, serta berpegang teguh dan mengamalkan seluruh perkataan, perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti kuat bahawa seorang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apa orang kata, sedia dikencam, sedia diasingkan, sedia menerima segala ketomahan-tomahan, sedia menerima segala kesusahan, kepayahan di dunia, kerana dia tahu ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahkan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW secara zahir dan batinnya. Bukan zahir sahaja, tapi dengan jiwa darahnya, dengan batinnya. Apapun aku sakit, aku berpegang kepada Allah dan juga Rasul. Bagaimana Allah berkata, apa kata Allah Ta'ala? Haram dan meragukan itu akan memudaratkan agamamu. Bagaimana mudarat agamamu? Bagaimana ruginya umat Nabi Muhammad SAW meninggalkan ibadah. Bagaimana meninggalkannya? Dia solat, dia sembahyang, dia berzikir, dia berselawat, tetapi amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah kerana apa? Di dalam darahnya ada yang haram dan meragukan. Takutlah kita umat Nabi Muhammad SAW kerana yang haram dan meragu itu terhijab hubungan hati kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan, kehebatan seorang muslim itu adalah mempertahankan sunnah Nabi Muhammad SAW, memegang amanah Allah dalam darahnya, jauhi yang haram dan meragukan supaya amalannya, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Kita bukan seperti awal-awal Islam yang dahulu, bersusah payah seperti mana sahabat Rasulullah SAW. Agama ini telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu diubah jika bagaimana keadaan genting sekalipun. Sesungguhnya kekuatan itu datang kepada kecintaan. Benarkah kita selawat atas Nabi dan buktikan dengan perbuatan-perbuatan seperti mana yang Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita, berdiri solat, berjemaah, bagaimana kita berhadapan keadaan situasi sekarang ini, bagaimana kita memperteguhkan apa yang didatang oleh Allah dan Rasul. Manusia mengancam kita, manusia mengasingkan kita, kita kehilangan segala-galanya, tetapi bagaimana kita mempertahankan kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang. Sebab tu jangan taksub kepada yang lain.
lain. Hanya kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Di sinilah kita nak buktikan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah, orang yang bersemangat. Dia bukan orang yang lemah. Walau dikecam, dia bersemangat. Kerana dia tahu dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak dibuat oleh mereka kepada Rasulullah SAW, Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka ketika kelahiran Nabi, mereka menyambut dengan gembira. Tetapi apabila Nabi Muhammad SAW membawa manusia itu mengenal tauhid, mengenal kepada Allah, menjaga amanah, darah umat Islam haruslah darah yang bersih. Darah seorang Muslim adalah darah yang bersih. Orang Islam itu seorang yang amanah, menjaga setiap tangan, organ dalamannya dan sebagainya. Menghargai itu adalah satu amanah besar yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala beri amanah. Mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang menjamin rezeki kamu Allah. Yang memberi kamu makan, minum dan segala kehidupan kamu, ajar kebaikan kamu itu ialah Allah. Tetapi amanah yang kamu kena jaga. Jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri. Sebab itu Islam ada panduan. Adanya Rasulullah SAW ini memberitahu kepada manusia. Bebaskan diri kita daripada meragui keesaan Allah Ta'ala. Meragui daripada rezeki daripada Allah Ta'ala. Meragui dan jangan kita menjadi gundah gulana. Jangan kita menjadi manusia yang sempit. Seolah-olah habislah kehidupan aku apabila aku kehilangan duniaku. Jangan kita kehilangan doa kita yang akan di mana Allah Ta'ala, sebab itu Nabi Muhammad SAW membawa kepada umatnya iaitu hari akhirat. Kecintaan kepada hari akhirat. Kesabaran di dunia untuk kamu mendapat kebaikan di akhirat kelak. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian faham apa yang kata Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah ingat kepada umatnya ialah tauhid. Kalimah tauhid, mentauhidkan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Esa, Allahu Samad. Allah lah tempat kalian bergantung. Betulkan balik kalau kalian benar-benar orang yang tahu, yakin tentang hari akhirat, tentang kubur. Kalian yakin kalian akan berkembali kepada Allah. Kalau kalian yakin, kembalilah diri kalian beristighfar kepada Allah Ta'ala. Susah hatilah dengan makanan yang haram, pakaian yang haram, menyebabkan jiwa kita terhijab, hubungan umat Islam, kekuatan doa kita dan sebagainya, hilang hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu umat Islam ini diajar oleh Rasulullah SAW soal makan, duit keluar masuk, kena tahu, jauhi riba. Kenapa? Lepas tu dijaga pemakanan seorang Islam akan menjadi darah dagingnya. Bukan itu saja. Umat Islam ini bagaimana Rasulullah SAW mencorak supaya manusia ini benar-benar nampak, iaitu kalau kalian benar-benar mencintai Rasulullah SAW, pertahankan apa yang Rasulullah SAW ingatkan kepada umat akhir zaman. Apa yang Nabi ingatkan, ikutilah Nabi kamu. Apa yang Nabi kamu membawa keuntungan kepada kamu, iaitu kecintaan Allah kepadamu. Amalan kamu yang sedikit diterima oleh Allah, asalkan kalian berpegang kepada keesaan kepada Allah, pergantungan kalian kepada Allah. Bersihkan dalam hati kita, minda kita, takut. Takut, kalau kita ada perasaan takut, kita sanggup melakukan sesuatu yang Nabi tak suka. Bayangkan tuan-puan, kita nak solat, kita nak ibadah, kita disuruh bertaharah dulu. Kita nak ibadah, disuruh kita solat. Sebelum kita solat, kita terus solat. Macam tu bukan terus wuduk. Bersihkan taharah kita dulu. Lepas tu kita wuduk, pastikan baju kita jangan ada alkohol. Dalam baju kita jangan terkena najis. Begitu Islam. Kita wajib kita dengan taharah kita, dengan ambil wuduk, nak ni berdepan dengan Allah Ta'ala. Kita solat ini kita perlu penerimaan Allah Ta'ala, menerima ibadah kita umat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba bayangkan dalam tubuh kita, kita makan ababi dalam perut kita. Macam mana kita nak keluarkan, bagaimana amalan kita nak diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam. Untuk tuan-tuan tidak buangkan masa, jadi Ustazah serahkan pada Ustaz. Dan nanti dia serahkan pada Ustaz supaya kita sama-sama bulan Maulidur Rasul ialah bukan saja lidah tidak bertulang hanya mengatakan sayang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi disertai dengan perbuatan semangat yang kuat. InsyaAllah Allah akan memperkuatkan semangat jiwa kita untuk terus mempertahankan apa sekalipun ku genggam agama bagaikan bara api. Saya serahkan pada Ustaz. Alhamdulillah, kita sambung perbicaraan kita. Mudah-mudahan
Jadi malam mahabbah ini, ya, kita sentiasa mengenang peristiwa-peristiwa yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangannya. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihampar dengan permaidani merah, sahabat. Namun perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ranjau-ranjau berduri. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pengorbanan. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan jiwa dan raga. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengorbankan jiwa dan raga mereka, masa mereka, kesemua kehidupan mereka telah disumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara ciri-ciri yang ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mereka mencintai Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri mereka, keluarga mereka, anak pinak mereka, sahabat-sahabat. Apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama daripada segala jenis arahan manusiawi ini. Inilah contoh kepribadian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cintanya mereka kepada Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sana ada disebutkan innalikulli syai'in siqal. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Tiap-tiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Jadi apapun dalam satu-satu perkara itu ada tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda apakah tanda-tanda cinta kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau sahabat-sahabat tadi ada tanda-tanda cintanya, ada tanda-tanda cinta Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa pula tanda-tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana lidah itu tidak bertulang, sahabat. Semua orang mengatakan cinta kepada Nabi. Semua mengatakan kena ikut Nabi. Malah saya mendengar satu khutbah baru-baru ini, Jumaat baru ini, khatib khutbah itu bunyalah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang, cinta kepada Nabi, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat di dalam khutbahnya. Tetapi sebaik habis khutbah itu mereka sembahyang, mereka telah melanggar apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta habis sembahyang pun tidak bersalaman, tak buat dah apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa artinya, apa maknanya? Kalau lidah kita memuja dan memuji, lidah kita sentiasa memuja-muji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam waktu yang sama kita tak ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tak betul. Jadi tiap-tiap sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira bahawasanya kamu hidup ini dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kamu nak mengatakan, aku cinta kepada Allah, aku taat kepada Allah, aku percaya, aku yakin, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah kamu mengira, apakah kamu menyangka kamu dibiarkan begitu sahaja untuk berkata aku beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum diuji, sedangkan kamu belum dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi bukan sekadar permainan lidah sahabat-sahabat. Bukan sekadar dengan puja dan puji, bukan sekadar nyanyian-nyanyian, halwa telinga, tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, setiap sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda seseorang benar-benar mencintai Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan menguji kepada hamba-hamba itu. Kerana dengan ujian itulah dapat dibuktikan sama ada mereka benar-benar beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Begitulah juga kepada Nabi SAW. Semua orang mengaku kasih, cinta kepada Nabi SAW. Di bulan Maulid ini, baca berzanji, puja dan puji, setiap malam, memuji Nabi SAW. Tapi apakah mereka dibiarkan begitu sahaja? Untuk membuktikan bahawa ia kasih dan cinta kepada Nabi SAW. Sedangkan apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui ketulinan kecintaannya kepada Nabi SAW, tiba-tiba dia meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Dia tidak memperjuangkan apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Dia tidak mempertahankan apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Nabi Allah dan juga Rasulnya SAW menyebutkan, dalam setiap hari Jumaat, khatib wajib menjadi rukun kepada tuan khatib untuk menyebutkan kalimat taqwa, memberi pesan kepada semua umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, apakah dia takwa? Takwa itu ialah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu ialah menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada Allah dan juga Rasul ialah melaksanakan, patuh, taat segala arahan-arahan, perintah-perintah daripada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu barulah namanya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barulah dinamakan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan namanya orang yang cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, bukan namanya orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas. Yang halal itu jelas, yang haram pun sudah jelas, diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan dalam kitab-kitab fiqh. Mana yang halal, mana yang haram. Kalau tidak diketahui sama ada benda ni haram ataupun halal, bermakna wa bainahuma umurun mustabihat. Bermakna ia menjadi perkara yang syubhah, dan perkara yang syubhah itu hendaklah ditinggalkan, kata Nabi. Jangankan haram, jangankan yang haram, yang syubhah pun wajib ditinggalkan. Apatah lagi kalau tahu benda itu adalah benda yang haram, maka terlebih-lebih lagi wajib untuk ditinggalkan. Sahabat-sahabat sekalian, jadi apa yang berlaku kepada kita dan apa yang menimpa kepada umat Islam seluruh dunia sekarang ini ialah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sedang menguji kepada umatnya. Allah Ta'ala sedang menguji kepada hamba-hambanya. Siapakah di antara kamu yang benar-benar beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah di antara kamu yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang yang benar cinta mereka kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang menjunjung titah perintah Allah, imtithalul awamir. Segala perintah Allah sami'na wa ata'na, tanpa bicara. Patut dengar dan patuh, tanpa ada komplain, tanpa ada komen dan sebagainya. Dia akan memberikan ketaatan 100%.
Wastinabun nawahi, dan segala perkara yang telah ditetapkan oleh agama bahawa benda ini adalah benda terlarang, benda haram, benda makruh, dan sikap seorang yang cinta kepada Allah dan juga Rasul, ya, tanpa berfikir sami'na wa ata'na, dia akan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya, lidahnya memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh tindakan-tindakannya mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada titisan darah yang terakhir. Dia tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan oleh agama. Dia tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sanggup untuk meninggalkan segala-galanya apabila itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap orang yang sempurna imannya, meletakkan ketaatan bulat-bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa kegentaran pun sedikit di dalam hati sanubarinya kerana janji-janji Allah Subhanahu wa taala terang benderang di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mempertahankan Allah, mempertahankan hak-hak Allah, mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan kepadanya syurga Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri akan mencedokkan air daripada telaga Al-Kautsar untuk diberi minum kepada umatnya yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat sahabat-sahabat sekalian, andai lidahmu memuja dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu merubah agama dan merubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpaling daripada kamu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencedokkan air daripada telaga Al-Kautsar kepada kamu kerana kamu telah merubah agama dan telah melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya bacakan hadis ini sahabat-sahabat, renungilah hadis ini, ya, agar sesiapa sahabat-sahabat yang mempertahankan sunnah Nabi, Allah Ta'ala beri kelapangan dadanya. Dan kepada yang melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan inzar, ini adalah merupakan peringatan untukmu sebelum hari perhitungan menjelma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis, wahai Rabb, sungguh mereka bahagian daripada pengikutku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sungguh engkau tidak tahu bahawa sepeninggalanmu mereka telah mengganti ajaranmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Ya, ini petikan hadis, hadis ini panjang sahabat-sahabat sekalian, di mana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu memberi minum kepada umatnya, tiba-tiba ada suara untuk melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memberi minum kepada sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka bahagian daripada, sesungguhnya engkau tidak tahu bahawa sepeninggalanmu mereka telah menggantikan ajaranmu. Di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, mereka telah merubah apa yang telah diajar oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, merubah syariat Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, merubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka orang yang berani untuk merubah ini, sahabat-sahabat sekalian, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya daripada sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah ajaran, ya, yang telah diajar oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah dalam soal solat Nabi telah memperingatkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, bersembahyanglah kamu, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat. Ya, jadi ikut 100% solatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali siapa pun, ya, untuk berani merubah apa yang telah, ya, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani untuk mengubah apa yang telah, ya, dipertunjukkan, dipercontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam soal solat ini. Tiba-tiba umat, ya, sebahagian daripada ulama-ulama, penjawat-penjawat awam ini, ya, berani untuk merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kamu takut dengan api neraka jahanam yang menyala-nyala dan meluap-luap yang akan menyambar, ya, kamu nanti di akhirat? La tarkanu wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Ini adalah peringatan kepada ahli-ahli ilmu, penjawat-penjawat jawatan agama. Ya, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya kamu merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah kamu memperhina dan memperlekeh, mempermain-mainkan Nabi kamu sendiri. Sedangkan kamu dalam waktu yang sama, kamu tidak mengikut apa yang telah diajar oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengakhiri bahagian saya ini, saya nak sebutkan satu lagi hadis, sahabat-sahabat sekalian. Ya, dalam hadis ini adalah riwayat Bukhari, ya, bukan main-main ni. Hadis riwayat Bukhari, dengar molek. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu semua. Nampak? Ya, Nabi sebut apa? Ya, biarkanlah aku, yakni Nabi, dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu semua. Maknanya biarkan, ya, kekalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan berani-berani kamu, ya, meminda-minda, merubah-rubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah binasa orang yang sebelum kamu, tidak lain kerana banyak persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jangan kamu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tabiat kamu yang sama dengan tabiat umat-umat dan kaum-kaum yang terdahulu yang suka, ya, mempersoalkan tindakan-tindakan nabi-nabi mereka. Ya, berselisih terhadap nabi-nabi mereka, mempertikaikan keputusan-keputusan nabi-nabi mereka, merubah apa yang telah ditetapkan oleh nabi-nabi mereka. Ini umat dahulu. Jangan kamu ulangi perangai, ya, umat-umat yang terdahulu. Maka kata Nabi sambungan hadis ini, maka apabila aku melarang, yakni apabila Nabi SAW melarang kamu daripada sesuatu urusan, jauhilah ia. Dan apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu urusan, lakukanlah sekadar yang termampu. Nampak tak, sahabat-sahabat sekalian? Apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasul SAW hendaklah dijauhi. Dan manakala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW, laksanakanlah, lakukanlah, pikullah sekuat mampu, sekuat yang anda mampu, ya, sekuat, ya, yang anda boleh lakukan.
Ya, tetapi apa perkara yang dilarang, apa perkara yang ditegah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kerana hak mengharamkan itu hanyalah mutlak ya kepada Allah dan juga Rasulnya. Kita sebagai umat tidak ada hak ya untuk ya mengharam dan menghalalkan sesuatu. Ya, jadi apabila diharamkan oleh Allah, hendaklah kita jauhkan perkara itu sejauh-jauhnya. Jangan sekali-kali kita merubah apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada semua ya sahabat-sahabat sekalian yang barangkali tidak mempunyai basic agama yang kuat. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara terang-terang Nabi memperingatkan bahawa apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diusik-usik, jangan dirubah-rubah. Ya. Apabila anda berani untuk merubah, anda telah mencabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara sedar ataupun tidak, anda telah melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertikai dan memperlekehkan nabi-nabi, memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka mempertikaikan, mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Ya, jangan kamu ulangi perangai-perangai umat dan kaum-kaum yang terdahulu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan binasakan kamu. Jadi ini adalah peringatan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya, orang agamawan-agamawan yang mempunyai jawatan dan sebagainya. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu berani untuk merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya, Allah telah sempurnakan agama. Tidak ada yang terkurang, tidak ada yang ketinggalan, yang tidak perlu lagi diubah-ubah lagi. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Allah telah sempurnakan nikmat-nikmatnya. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah Taala telah redha dengan Islam yang kita anuti sekarang ini. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama, tata cara kehidupan, way of life yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Maka Islam ini yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-kali dirubahnya. Dan kepada sesiapa umat Islam yang sempurna imannya, hendaklah mereka mempertahankan Islam ini, mempertahankan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berani-berani untuk merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Nanti Allah dan juga Rasulnya, Nabi kamu akan berpaling daripada wajah-wajah kamu, daripada kamu minum air telaga Al-Kautsar, dan kamu akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dah dengar tadi ya apa yang Ustaz cakap tadi, yang macam Ustaz dah ulangkan sebelum Ustaz buat penutup, supaya anda kena dengar betul-betul jelas ya. Orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang bersemangat. Ya, orang yang bersemangat mempertahankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedia dikecam, sedia dihina, sedia ditinggalkan, sedia kehilangan sesuatu yang anda cintai, tetapi ingat apa berita gembira daripada Allah Ta'ala. Dan di sini juga ia berpegang teguh dan menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ia dizahirkan dengan mengamalkan sunnah. Ya, mengamalkan sunnah itu dizahirkan dengan mengamalkan sunnah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangan dalam perkataan, dalam perbuatan, serta mendahulukan itu semua daripada hawa nafsu dan kelazatannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Taubah ayat 24, katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak,
saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga dan harta kekayaan, ya, harta kekayaan. Saya ulang balik, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga dan harta kekayaan yang kamu usahakan, ya, dengar ya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan juga Rasulnya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Kan kita dah dengar kan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang fasik. Ramai di antara kita yang sudah mula meninggalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejengkal demi sejengkal, ya. Makin lama dalam ibadah yang besar pun yang mereka mampu mengubahnya. Ya, di sini ingat Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah Ta'ala? Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga dan harta kekayaan kamu, usahakan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Ya, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, rumah-rumah tempat yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah Ta'ala. Iaitu jihad itu melawan hawa nafsunya, ya, keinginan-keinginan dunianya, mempertahankan darahnya yang haram dan meragukan. Ya, kerana itu, kerana menjaga, ya, darahnya, kerana kekuatan seorang Islam itu ada pada doa, hubungannya dengan Allah. Ya, ingatlah, ya, apa kata Allah Ta'ala. Tunggulah keputusan dari Allah Ta'ala. Seperti mana kita dah dengar, ya, semua sudah memberi amaran akan berlaku gempa bumi, akan berlaku tsunami, akan berlaku, ya, di mana kita boleh tahu gempa bumi anda akan kehilangan yang anda cintai. Ya. Dan di sini juga, dan Allah Ta'ala damai, dan Allah Ta'ala ingatkan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Tanda-tanda orang fasik, salah satunya suka makan di luar. Ya, tanda-tanda fasik. Ya, makan fasik tu nak kenal orang fasik, makan di luar. Kenapa orang-orang, ya, yang tahu mempertahankan diri kita daripada yang haram dan meragukan, bersusah hati bila kita tidak dapat dine-in dan sebagainya. Ya, di sini, ya, kita kena berhati-hati. Ramai di antara kita yang sudah mula meninggalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut gaya barat dan menjadikan mereka sebagai ikutan, sehingga kan kita melupai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita lupa untuk menghidupkan sunnah dan kita tidak mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kehidupannya adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga menjadi bukti kecintaan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, iaitu nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sesungguhnya ingat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ingat, apabila kita berselawat ke atas Nabi, mereka yang cinta dan sayang akan menjadi sentiasa ikut dan ingat, sentiasa mengasihi isterinya. Kalau kita cinta isteri, kita sentiasa memuji isteri kita. Kita sayangkan suami kita, memujikan suami kita. Ingat, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya dalam surah Al-Azab ayat 56, Allah Ta'ala ingatkan, Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jika Allah dan para malaikat sentiasa mengingati Rasulullah SAW, kita sebagai umat baginda seharusnya sentiasa mengingati baginda yang telah banyak berkorban menyampaikan risalah agama Allah dengan pelbagai rintangan, dugaan, cabaran, sehingga sanggup mengorbankan nyawa susah payahnya demi menegakkan kalimah tauhid, ajar manusia kepada Allahu Ahad, mengesakan Allah, Allahu Samad, Allah lah tempat kalian bergantung, rezeki kalian dan sebagainya. Dan di sinilah jangan, sebelum saya penutup, jangan kita cemburu mereka sedang nikmati syurga dunia sekarang ini. Jangan kita cemburu dengan mereka yang sedang menikmati syurga dunia sekarang ini. Berhati-hatilah mereka, yang kita semua yang kata orang yang menolak mempertahankan darahnya, berhati-hatilah. Jangan kita cemburu dengan apa yang mereka menikmati di dunia ini.
Apa kata ada orang sebut kita masih sebut lagi orang ini itu ini, kita pun nak dain ini kita macam curi masuk dan sebagainya. Kita ingat sesuatu yang Ustazah nak ingatkan, jangan cemburu dengan mereka. Kalau lagi kita berkata sesuatu pada mereka, ingatlah dalam hati kita masih ada keinginan dunia dalam hati kita. Jangan dengki dengan mereka. Sebab apa? Dunia memang untuk mereka. Perhiasan dunia Allah sepaskan untuk mereka. Ingat, Allah biarkan dahulu mereka dengan kelazatan dunia, lepaskan mereka. Ingat, bumi, di langit, di lautan akan Allah Ta'ala, ini bumi Allah yang punya. Pasti Allah Ta'ala mudah bagi Allah. Kalau Allah gegarkan bumi ini, maka hancurlah manusia-manusia yang melampaui batas. Dan kita sama-sama perteguhkan keimanan demi syurga Allah yang kekal abadi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bersabarlah umat Nabi Muhammad SAW, perteguhkan keimanan kamu, duduk diam di dalam rumah kamu, pertemaskan tauhid kita, keyakinan kita, iman kita, muhasabah diri kita. Adakah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Bukan saja di lidah, tapi dengan perbuatan seharian dalam kehidupan kita. Waktu kita sakit, apa yang kita ikuti? Waktu kita gelisah, apa yang kita menjadikan penawar hati kita? Iaitu kita kembalikan diri kita kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah esok kita kembali lagi bersama dengan rancangan Ad-Dabani Rabi, iaitu rancangan di mana daripada sunnah tidak pernah berbohong. InsyaAllah Ta'ala akan update dalam YouTube saja, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah, wallahu alam. Kita jumpa lagi dalam masa waktu yang sama. Sama-sama kita menaikkan semangat kita, kita memberi kefahaman supaya kita jangan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal yang mereka menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW, tetapi perbuatan mereka mereka lah mengencam Nabi dan menghina Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada sesuatu, insya-Allah ada berita gembira yang kalian umat Islam kena tahu. Apakah hadiah gembira hari Rabiul Awal yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW, supaya anda tahu sekarang ini banyak sangat orang yang demam. Tetapi tahukah kalian apakah peristiwa gembira itu di bulan Rabiul Awal? Dan insya-Allah saya akan bagi formula besok bagaimana kita umat Nabi Muhammad yang berubat kembali dengan perubatan cara sunnah. Saya akan bagi formula supaya anda bagaimana untuk kita sama-sama meraih bulan Rabiul Awal. Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Minta maaf dari kami. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.